Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video sebelum ni, saya dah kongsikan dengan anda beberapa barang komputer yang penting tapi tak ramai orang ambil cakna. Kali ni, saya nak kongsikan dengan anda beberapa barang komputer yang tak penting pun sebenarnya. Tapi kalau ada, dia memudahkan kerja kita. Dia menyebabkan kita rasa selesa. Senang cerita, tak ada pun tak apa. Kalau ada, lagi bagus. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okey, saya akan start cerita item-item berdasarkan dia punya rarity. Maksudnya makin lama saya cerita, saya nak kongsikan dengan anda 5 item. So item pertama ni maybe anda selalu dengar dan item yang kelima ni jarang gila dengar, which is saya yakin 50% dari audience Mona Lisa tak tahu item kelima yang saya nak cerita ni. But still, saya letak timestamp dekat bawah tu. Kalau anda nak skip ke item kelima, tak ada masalah lah. Saya nak marah pun tak boleh kan. Tapi kalau boleh, tontonlah video ni secara penuh. Okey, yang pertama, item pertama ni memang item yang common gila, iaitu wireless peripheral. Bila kita sebut peripheral, dia automatik memberi maksud headset, lepas tu mouse, lepas tu keyboard. So, macam saya bagi tahu di awal video, anda tak guna wireless peripheral ni pun tak ada masalah. Anda nak guna wired, yang pakai wired, braided ke apa semua tu, okey je. Cuma kalau anda ada wireless peripheral, dia memudahkan kerja anda. Lagi-lagi untuk wireless headset dan juga wireless mouse. Wireless mouse ni anda boleh gerakkan dengan lancar, dah tak perlu fikir tentang drag kabel tu untuk anda main competitive game macam Valorant ataupun PUBG lah. Dan headphone ni senang gila. Katakan anda tengah main game, tiba-tiba anda nak kencing, anda boleh pergi ke tandas tanpa perlu cabut headphone ni letak bawah. Even masa dalam tandas tu pun anda boleh borak dengan kawan dengan Discord lah kan. So untuk bajet punya, saya recommend anda beli wireless headset ialah Empower Air Wireless, yang mana anda boleh dapat sekitar RM180 Malaysia hingga RM280 Malaysia, bergantung kepada kedai yang anda beli tu. Untuk mouse pula, saya recommend anda untuk beli mouse yang saya sedang guna sekarang, iaitu Razer Basilisk Hyperspeed yang saya beli pada harga RM100 Malaysia. Untuk keyboard, saya recommend anda untuk beli Royal Clutch RK71. Yang ni bajet wireless peripheral. Katakan anda anak dato', anda bangsawan, anda sultan orang kata kan. So anda boleh beli untuk headset, anda boleh beli HyperX Flight S. Lepas tu untuk mouse anda boleh beli Glorious Model D. Dan untuk keyboard anda tak perlu beli brand orang, anda custom sendiri. Anda custom ikut kepada kehendak, anda custom ikut nafsu, keselesaan anda lah. So ini item yang pertama, wireless peripheral. Item yang kedua, yang ni bagi sesetengah orang dia tak nampak point yang saya cuba sampaikan ni sebab anda tak pernah guna, ataupun maybe anda guna laptop gaming, anda tak nampak kepentingan dia. Item kedua yang saya rasa kalau ada dia akan memudahkan kerja anda ialah USB hub. So, USB hub ni bagi laptop gaming dia tak perlu dah, sebab kebanyakan laptop gaming dia dah sempurna. Dia dah lengkap dengan USB-A, USB-C, lepas tu ada card reader, lepas tu dia ada HDMI dan sebagainya. Kalau anda pakai laptop Ultrabook macam contoh Realme Book tu, memang anda kena pakai USB hub untuk memudahkan kerja anda, cucuk pendrive dan sebagainya. Untuk pengguna PC, lagi-lagi yang letak PC dia dekat bawah, memang anda kena pakai USB hub. Benda ni menyenangkan anda tak perlu nak pergi bawah meja anda untuk cucuk pendrive lah. Even kan, sebenarnya sesetengah brand monitor dia jadikan USB hub dekat monitor tu sebagai satu sales point dia. So kita boleh cucuk keyboard, mouse dekat dia punya monitor saja, kita tak perlu nak cucuk dekat PC kita. Seriously, USB hub ni selagi anda tak guna, anda tak akan nampak kepentingan dia. Anda beli dulu satu, anda test, and bila anda guna, saya percaya anda akan faham apa yang saya cuba sampaikan ni. Cuma tak perlulah kita nak beli USB hub yang gila-gila power macam contoh J5 Crate yang boleh keluarkan 3 display lagi tu. Tak perlu pun nak beli yang tu. At least beli yang ada USB-A, ada USB-C dan juga
memory card reader. Yang ni yang bagi saya adalah satu keperluan lah. Okey, itu item yang kedua. Item yang ketiga pula ialah GPU holder. Graphic card, pemegang kepada graphic card. Kalau anda punya graphic card tak besar, maybe 2 kipas, lepas tu ringan, dia tak pakai besi sangat, anda tak perlulah beli GPU holder ni sebab dia sekadar kosmetik semata-mata nak bagi PC anda cantik. Tapi kalau graphic card yang anda beli tu dia pakai 3 kipas, saiz dia besar 330mm sebagai contoh, seriously 100% saya recommend anda untuk beli GPU holder ni. Sebab anda kena faham graphic card kita dia bentuk 4 segi macam tu, and kita dah screw dia dekat belakang and kita masukkan kaki dia dekat PCI slot. Maksudnya dia ada 2 support, bahagian kanan dan juga bahagian depan dia tadilah. Masalahnya sekarang bahagian belakang dan juga bahagian kiri yang mana tak ada support, and bila graphic card tu besar dia akan bagi tekanan dekat bucu belah kanan, so graphic card kita akan jadi sagging, akan jadi bengkok ke bawah. Worst case dia akan menyebabkan kaki graphic card tu rosak lah. That's why anda perlu beli GPU holder. GPU holder ni ada banyak gila atas muka bumi ni, ada banyak brand, ada banyak pattern, ada yang macam menegak macam ni, ada juga yang melintang macam ni. Tapi dalam banyak-banyak GPU holder ni, yang paling saya recommend anda untuk beli adalah yang Cooler Master keluarkan. Dia pakai kaca, lepas tu dia tak ada color and dia ada ARGB. So, kenapa saya recommend yang ni? Yang pertama, dia senang laras ikut ketinggian kita punya graphic card lah. Yang kedua, disebabkan dia pakai kaca, anda pakai tema warna apa sekalipun, dia akan masuk dengan warna tema anda. Anda boleh beli dekat link yang saya sediakan dalam ruangan description box below. Okay, tu 3 item. Kita pergi kepada item yang keempat, which is item yang keempat adalah ni. Adjustable table, head adjustable table. Yang saya guna ni memang bangsawan lah, memang sultan habis. Harga dia RM2,699 Malaysia. Saya tak beli pada harga tu, saya beli half price daripada ni sebab EV sponsor saya. Katanya kalau saya dapat jual 3 biji, dia akan bagi percuma, tapi saya pun tak tahu berapa biji yang saya jual. Saya tengok dekat Lazada lebih 3 biji lah, tapi dia tak refund duit saya. Tak kisahlah sebab saya memang nak meja ni. Meja ni saya beli disebabkan saya dengki dengan Fazli Halim. Dia ada beli IKEA punya kan. Gurau saya beli meja ni disebabkan senang untuk saya pasang PC, sebab kita boleh laras ketinggian dia. Tak adalah saya terbongkok untuk masukkan prosesor dan sebagainya. So bila boleh tinggikan, dia akan jadi satu kedudukan ataupun posture yang betul untuk saya pasang PC tu. Mula-mula saya memang beli untuk itu semata-mata, asbab itu semata-mata. Tapi bila saya dah guna dia dalam satu jangka masa yang lama, saya merasakan meja ni sangat-sangat penting kepada semua orang, lagi-lagi untuk orang yang duduk di hadapan komputer lama gila. So, tak kisahlah anda seorang gamer ataupun anda video editor ataupun anda kerja pejabat, bila kita duduk depan komputer dalam satu jangka masa yang lama, walaupun postur badan kita betul, kita akan rasa lenguh-lenguh juga disebabkan kita duduk dalam keadaan tu lama kan. So, bila kita duduk dalam keadaan tu lama, kita boleh tinggikan meja and kita boleh buat kerja dalam keadaan berdiri. Selesa gila guys. Head adjustable table ni janganlah tengok EV saja, ada banyak brand lagi, even ada yang murah, harga dia dalam RM600 Malaysia. Cuma yang tu dia kena naikkan secara manual. Anda kena pusing baru dia punya meja tu akan naik ke atas lah. Depend. Sebelum ni pun tak silap saya, Adli dan juga Syakir ada review yang lebih affordable, harga dalam RM1,000 Malaysia, brand Logitech tak silap saya. Okay, itu item yang keempat. Dan last kali yang paling rare, kalau Dota mungkin mistik ya, saya tak pasti dia punya nama tu kan. Tapi ini yang paling rare yang saya yakin yang 50% audience Mona Lisa tak tahu kewujudan benda Allah ni dan kegunaan dia, iaitu Ottoman Bench. Ottoman, O-T-T-O-M-A-N, Ottoman Bench. Basically, Ottoman Bench ni ialah kerusi kecil untuk kita letak kaki atas dia. Sebelum ni saya ada beli kotak. Kotak ni untuk saya simpan barang dalam dia dan saya akan lapik kaki saya akan letak kaki saya atas tu untuk saya buat kerja. Selesa gila. Tapi disebabkan berat saya 80 kilo and saya guna benda Allah tu untuk naik atas dia, betulkan kamera belah atas dan sebagainya, dia punya penutup tu dah rosak lah. So saya beli Ottoman Bench semata-mata untuk letak kaki saya dekat sini, dekat atas tu bila saya buat kerja lah. Macam gaming chair Thomas, dia dah bagi kepada kita tempat rehat kaki kita. Kita boleh keluarkan dari gaming chair tu, tapi
dia punya function tak sama. Dia punya function dengan Ottoman tu tak sama. Sebab Thomas punya pelapik kaki tu memang untuk waktu rehat semata-mata. Bila kita nak lepak atas kerusi macam tu kan. Tapi Ottoman bench ni, kita guna dia even waktu kerja. Dulu saya suka buat kerja dalam keadaan bersila. Disebabkan nak selesa kan. Tapi bila ada Ottoman bench ni, saya just tarik dia, saya letak kaki and guna dia macam biasa. Saya seriously dalam kelima-lima item yang saya cerita kepada anda ni, saya nak anda beli Ottoman bench ni. Harga dia pun tak mahal. Anda cuba guna dulu, saya yakin anda akan rasa selesa gila. Semua barang yang saya cerita ni macam biasa, saya ada letak dalam ruangan description box below. Itu sahaja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi.